Malaysia-Turkiye terka peluang kerjasama industri pertahanan. Selamat malam dan salam keluarga Malaysia. Anda bersama saya, Mohan Chinasami. Kerjasama industri pertahanan Malaysia-Turkiye dibangkitkan oleh Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob dan Presiden Turkiye Recep Tayyip Erdogan. Skop bekerjasama tidak melangkaui pembelian aset dan peralatan ketenteraan semata-mata, sebaliknya melibatkan pelaburan dan pembuatan oleh pemain industri pertahanan antarabangsa di Malaysia. Pendekatan tersebut akan menguntungkan negara dari segi pemindahan teknologi, kepakaran dan penciptaan peluang pekerjaan serta penglibatan pemain-pemain industri tempatan. Malaysia juga antara lain bercadang membeli drone ketenteraan dari Turkiye. Kalau Kementerian Kewangan lulus, surat keluar, maknanya pembelian tu confirm. Dan bila confirm saja kementerian, daripada Kementerian Kewangan untuk pembelian, syarat kita akan terpakai, iaitu mereka mesti membuka kilang di Malaysia untuk peringkat awal. Mungkin fasa kedua tadi, fasa pertama kita beli dulu, fasa kedua pemasangan. Sebagai langkah jangka panjang, kerajaan bermatlamat menjadikan Malaysia hub industri pertahanan moden di rantau ASEAN. Rabu lalu, Perdana Menteri mengadakan perbincangan dengan dua syarikat utama industri pertahanan dan aeroangkasa Turkiye, MKE dan TAI di Ankara. Hubungan dua hala Malaysia-Turkiye kini diletakkan di tahap lebih signifikan susulan kejayaan lawatan rasmi Perdana Menteri ke Republik itu. Kuala Lumpur dan Ankara turut membincangkan potensi untuk Republik itu meningkatkan import minyak sawit Malaysia. Pada masa sama, menjadikan Turkiye hub pembuatan produk berasaskan sawit untuk pasaran benua Eropah dan Asia Tengah. Perdana Menteri mengucapkan terima kasih kepada Turkiye kerana membeli minyak sawit daripada Malaysia dan menjadi pengimport ketiga terbesar selepas India dan China. Saya pun minta supaya meneruskan import minyak sawit ini dan juga kalau boleh menambahkan lagi, sebab seperti kita tahu mereka juga terkesan daripada bukan daripada mengimport minyak-minyak lain seperti minyak matahari, minyak masak matahari yang diimport daripada Ukraine, kalau tak silap saya. Ya. Jadi mungkin dengan masalah tersebut mereka boleh menambahkan import minyak kelapa sawit. Turkiye adalah rakan kongsi perdagangan ketiga terbesar Malaysia di Asia Barat selepas Arab Saudi dan Emirat Arab Bersatu UAE. Dalam pada itu, kedua-dua negara mencapai persefahaman perluasan skop Perjanjian Perdagangan Bebas Malaysia-Turkiye MTFTA. Ia meliputi bidang pelaburan, perkhidmatan dan e-dagang sebagai tambahan kepada perdagangan yang merupakan skop asal MTFTA. Setakat ini, 95% kemajuan telah dicapai dan perluasan skop MTFTA akan dimuktamadkan dalam masa terdekat. Perluasan skopnya juga akan membuka peluang pelaburan berimpak tinggi dari Turkiye ke Malaysia yang akan mencipta peluang pekerjaan baru. Baik, sempena cuti sambutan Hari Raya Aidiladha, orang ramai mula meninggalkan ibu kota untuk pulang ke kampung halaman sejak petang tadi. Untuk perkembangan aliran trafik semasa, kita terus bersama Aisyah Yatim yang membuat tinjauan di Plaza Tol Gombak. Silakan Aisyah. Ya, baik Mohan. Seperti yang anda sedia maklum, saya masih berada di Plaza Tol Gombak untuk bawakan kepada anda situasi semasa aliran trafik lebuh raya menghala ke pantai timur. Apa yang saya boleh kongsikan keadaan sekarang,
aliran trafik masih sesak berikutan pertambahan jumlah kenderaan yang melalui Plaza Tol Gombak sejak 9 malam tadi. Bagaimanapun saya diberitahu oleh pihak Anir Berhad di LPT 1, aliran trafik lancar di kedua-dua hala. Pengguna disarankan untuk mengikuti jadual cadangan waktu perjalanan yang disediakan oleh pihak Anir Berhad. Untuk info trafik terkini boleh rujuk Facebook Lebuh Raya Pantai Timur dan juga di Twitter LPT Traffic. Sila pastikan baki e-wallet, Touch 'n Go dan juga Smart Tag anda mencukupi di samping mendapatkan rehat secukupnya sebelum memulakan perjalanan. Pandu cermat, jiwa selamat sampai ke destinasi. Baik, itu sahaja perkembangan yang dapat saya bawakan kepada anda setakat ini. Kita kembali semula ke studio. Silakan Mohan. Baik, terima kasih Aisyah. Baik, syarikat pengendali lebuh Pantai Timur Fasa 1 LPT 1 dan lebuh raya Kuala Lumpur Karak KLK Anir Berhad merekodkan pertambahan kenderaan yang menghala ke Pantai Timur. Anir Berhad merekodkan peningkatan trafik sebanyak 15 hingga 20% dari pukul 10 malam sehingga 12 tengah malam. Baik, untuk perkongsian lanjut terus saja bersama wartawan Rozi Hanis Abdul Rahman di Tol Gambang, Kuantan. Silakan Rozi. Baik, terima kasih. Assalamualaikum dan selamat malam. Saya kini berlintas langsung dari Tol Gambang Kuantan untuk berkongsi mengenai gambaran semasa situasi trafik di sini. Dan diharap cuaca baik ini akan berkekalan dan melancarkan perjalanan anda yang menuju ke kampung halaman masing-masing. Dan saya pasti ramai anda pun ambil cuti awal dan bergerak pulang seawal pagi tadi. Dan untuk berkongsi situasi trafik di sini, keadaan adalah terkawal dan tiada sebarang kesesakan berlaku di kedua-dua hala. Dan menurut pengendali lebuh raya Pantai Timur Fasa 1 LPT 1 dan lebuh raya Kuala Lumpur Karak KLK Anir Berhad, sejak jam 6 pagi hingga 9 malam tadi, sebanyak 133,154 kenderaan telah melalui KLK, manakala 60,335 kenderaan melalui LPT 1. Dan menurut trend, Anir Berhad memaklumkan trafik merekodkan peningkatan sehingga 15 hingga 20% pada jam 10 malam hingga 12.30 malam tadi. Dan bermula semalam sehingga 11 Julai nanti, Anir Berhad menjangkakan sebanyak 1.6 juta kenderaan akan menggunakan KLK, manakala 704,000 kenderaan akan menggunakan LPT 1. Dan selain merancang perjalanan mengikut jadual cadangan waktu perjalanan yang diberikan oleh Anir Berhad, anda juga disaran untuk memastikan baki kad e-wallet, kad Touch 'n Go atau Smart Tag anda mencukupi sebelum memasuki lebuh raya bagi kita mengelak berlakunya kesesakan. Dan beberapa laluan utama di Pahang dijangka berlaku kesesakan berikutan pertambahan jumlah kenderaan. Justru Timbalan Ketua Polis Pahang Datuk Muhammad Yusri Hassan Basri memaklumkan kepada media pihaknya akan memantau laluan berkenaan bagi mencegah kemalangan selain menambah pasukan rondaan bermotosikal bagi menyuraikan kesesakan. Dan laluan yang dijangka akan berlaku kesesakan ialah Tol Bentong, Tol Karak, Central Spine Road CSR Bentong, Bandar Raub, Simpang Kalang, manakala di Lipis melibatkan kawasan Benta, Padang Tengku dan CSR Merapu selain di Cameron Highlands kerana ada ramai orang akan berkunjung ke pusat peranginan itu. Dan saya kira itu saja yang dapat saya kongsikan langsung dari Tol Gambang Kuantan. Kita kembali dulu ke Angkasa Puri. Silakan. Baik, terima kasih Rozi. Pihak berkuasa digesa menjalankan siasatan terperinci mengenai isu hampir 400 bakal jemaah haji terkandas di KLIA semalam. Tegas Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal-Ehwal Agama, Datuk Idris Ahmad, jika terdapat sebarang unsur penipuan, pihak terbabit perlu dibawa ke muka pengadilan dan akan dikenakan hukuman setimpal. Beliau dalam satu kenyataan menekankan tindakan itu sebagai pengajaran kepada semua pihak agar kes sama tidak berulang. Datuk Idris kecewa dengan insiden itu yang disifatkan tidak sepatutnya berlaku, apatah lagi melibatkan urusan rukun Islam. Ia perlu dipandang berat oleh semua umat Islam termasuk pihak agensi yang menguruskan jemaah haji.
Semalam kira-kira 380 bakal jemaah haji terkandas di KLIA dipercayai menjadi mangsa penipuan sebuah agensi pelancongan. Bakal jemaah tidak melalui tabung haji TH, sebaliknya dipercayai menggunakan visa Furada untuk menunaikan haji. Umat Islam diminta berwaspada dalam kes sedemikian dan mendapat nasihat daripada TH walaupun menggunakan hikmat agensi luar untuk mengerjakan haji. Susulan kejadian itu, bakal jemaah haji yang terkandas di KLIA boleh memajukan tuntutan tembus rugi tidak melebihi RM50,000 kepada Tribunal Tuntutan Pengguna Malaysia TTPM. Ia boleh lakukan di mana-mana pejabat Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna KPDN HEP setelah laporan polis dibuat. KPDN HEP dalam kenyataan menjelaskan sekiranya tuntutan itu melebihi RM50,000, tuntutan boleh difailkan di Mahkamah Sivil. Tuntutan boleh dilakukan sekiranya jalan penyelesaian di antara syarikat agensi berkenaan dan bakal jemaah haji yang terkandas tidak dapat dicapai. Semua tuntutan hendaklah disertai dengan bahan bukti yang lengkap termasuk iklan, resit bayaran, segala transaksi termasuk rekod perhubungan antara bakal haji dengan syarikat agensi haji tersebut. Sebarang maklumat lanjut boleh hubungi talian hotline dan email tertera. Perkhidmatan muasasah di Arafah kini jauh lebih baik berbanding sebelum ini. Jelas Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama, Senator Dato' Idris Ahmad, selain kemah-kemah yang telah lebih selesa, tahun ini juga Malaysia diberi ruang yang lebih luas untuk jemaah berwukuf. Antara penambahbaikan lain seperti kemah peneman yang menggantikan kemah warga tua sebelum ini untuk membantu 25 jemaah yang memerlukan bantuan khas, antaranya bantuan bagi yang berkerusi roda. Kerana mereka itu sudah melepasi kesihatan mereka. Cuma datang ke sini itu ada sikit masalah kesihatan, maka yang tidak diduga, maka tindakan yang proaktif yang dibuat oleh pihak tamu haji ialah kita menyediakan peneman. Maksudnya mereka ini akan ditemani oleh staf di kalangan tamu haji dan petugas tamu haji. Dato' Idris ditemui semasa melawat kemah jemaah haji Malaysia di Arafah. Baik, Kementerian Kesihatan KKM tidak menolak kemungkinan kuasa semula kompaun di bawah Akta Pencegahan dan Pengawalan Penyakit Berjangkit 1988 atau Akta 342 sekiranya kes COVID-19 terus meningkat. Menteri Khairy Jamaluddin berkata pemantauan rakyat terhadap SOP membendung COVID-19 dilihat semakin longgar. Sekiranya kes terus meningkat dan ia meningkat dengan kadar yang mendadak, Kementerian Kesihatan Malaysia tidak menolak untuk kita menguatkuasakan semula Akta 342, terutamanya kepada mereka yang enggan memakai pelitup muka di kawasan tertutup. Saya masih lagi merayu atas solidariti community, atas pemerkasaan individu agar kita secara sukarela patuh kepada pemakaian pelitup muka di kawasan tertutup kecuali waktu bercakap, memberi ucapan, makan dan mengambil gambar. Menerusi Akta 342, individu yang didapati melanggar peraturan boleh dikenakan denda tidak lebih RM1,000 atau penjara tidak lebih 6 bulan.
Khairi turut memaklumkan kes varian Omicron subline H BA.5 sudah berada di Malaysia dan berkemungkinan merebak luas, sekaligus mengakibatkan peningkatan kes COVID-19. Kes-kes ini adalah kes jujukan genom yang dibuat ke atas kes-kes positif antara bulan Mei dan Jun. Jadi kemungkinan besar BA5 sudah merebak dengan luas di Malaysia. Kalau kita melihat dari segi epidemiologi di negara-negara lain, BA5 lah yang menjadi sublineage utama yang memberi kesan kepada peningkatan kes di peringkat global. Penduduk terjejas banjir di Kampung Iboi, Kupang, Baling yang mengalami kerosakan atau kehilangan dokumen pengenalan diri akibat bencana tersebut akan diberi penggantian percuma oleh agensi berkaitan. Hari ini kita mulakan untuk buat pendaftaran semula IC dan juga sijil lahir, apa saja sijil daripada Jabatan Pendaftaran Negara. Maknanya segala apa yang mereka perlukan melalui Jabatan Pendaftaran Negara, ianya bermula daripada hari ini. Segala perbelanjaan itu kita kecualikan, tidak ada kos kepada mereka. Begitu juga dengan Jabatan Immigration, sekiranya ada pasport mereka yang hilang ataupun tidak boleh digunakan lagi kerana banjir, mereka boleh pergi ke Jabatan Immigration untuk mendapatkan pasport yang baru secara percuma juga. Beliau bercakap demikian selepas menziarahi penduduk terjejas banjir dan meninjau kawasan banjir di Kampung Iboi, Kupang. Dalam pada itu, waris 3 sekeluarga yang meninggal dunia ekoran banjir dan fenomena kepala air berkenaan layak menerima faedah pengurusan jenazah serta faedah pencen penakat perkeso. Pencen penakat seumur hidup kira-kira RM640 diterima setiap bulan bermula 1 Ogos ini. Jadi hari ini kita dapat memberi satu keputusan segera, walaupun baru kemarin kita buat semakan dan sebagainya. Hari ini terus kita buat keputusan dan kita tadi sebagai bukti kita menyerahkan serta-merta wang pengurusan jenazah dan juga pencen penakat seumur hidup. Pertama sekali saya ucapkan terima kasih kepada pihak Perkeso yang telah mengambil berat tentang berlakunya bencana seperti ini dan memberi sumbangan untuk pengurusan jenazah kepada keluarga saya. Alhamdulillah lah, dan sekali lagi lah saya bersyukur dan terima kasih lah. Suspek kes bunuh sepasang suami isteri di Taman Bercam Aman Ipoh semalam direman seminggu. Perintah reman terhadap suspek berusia 61 tahun itu dibuat di hadapan Magistrat Mahkamah Ipoh Jessica Daimis bermula hari ini. Ketua Polis Perak Datuk Mior Faidallah Trash Wahid berkata suspek diberkas di Genting Highlands Pahang malam tadi selepas operasi memburunya giat dilakukan polis. Suspek yang merupakan adik mangsa ditahan bagi membantu siasatan mengikut Seksyen 302 Kanun Keseksaan kerana membunuh. Dalam kejadian semalam, Main Eng Chun Hon, 64 tahun, Oi Ting Lu, 59 tahun, ditemui mati dalam keadaan berlumuran darah di ruang tamu rumah berkenaan. Seorang warga Mas berusia 72 tahun cedera akibat disamun 2 lelaki bersenjatakan parang dalam kejadian pada Khamis. Akibatnya, mangsa terpaksa menerima 10 jahitan. Ketua Polis Daerah Bentong, Superintenden Zaiham Muhammad Kahar berkata, mangsa lelaki berbangsa India menghubungi Balai Polis Karak memaklumkan lelaki tidak dikenali masuk ke rumahnya di Taman Hijau Karak. Suspek 2 lelaki warga tempatan dan lingkungan usia 20 hingga 30-an. Ketika kejadian, mangsa berada di rumah bersama isteri berusia 69 tahun dan seorang cucu lelaki berusia 18 tahun. Suspek bertindak melahirkan barang kemas berupa rantai dan cincin milik isteri mangsa. Ketika bergelut, mangsa dilibas dengan parang oleh salah seorang suspek hingga cedera di bahagian bawah leher sebelah kanan. Manakala cucu lelaki mangsa bengkak di kepala akibat dihentak menggunakan bahagian belakang parang. Kedua-dua suspek menaiki sebuah motosikal jenis Honda EX5 kini dalam buruan polis.
Kes disiasat di bawah Seksyen 395 Palang 397 Kanun Keseksaan. Di Johor, Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ mengeluarkan 219 notis kesalahan jalan raya menerusi operasi khas motosikal sempena Aidiladha di Plaza Tol Kempas, Johor Bahru. Turut diperiksa 250 kenderaan. Pengarah JPJ Negeri Azmil Zainal Adnan berkata, antara kesalahan utama dikenal pasti 95 kes tiada lesen memandu, 33 kes tiada insurans kenderaan dan 10 kes lesen tamat tempoh. JPJ Johor turut melaksana advokasi selain melaksana operasi penguatkuasaan bagi memastikan peraturan dan undang-undang dipatuhi demi menjamin keselamatan pengguna jalan raya lain. Baik saudara, isu minyak paket bersubsidi terus mengundang perdebatan dalam kalangan rakyat. Namun benarkah terdapat kekurangan bekalan minyak masak paket bersubsidi di pasaran? Laporan Suhil Muhammad Nor. Dia bukan tak ada, tapi pada setiap awal bulan adalah permulaan kuota baru setiap bulan. Jadi adalah biasa berlaku pada satu hari bulan, setiap bulan pagi akan berlaku kekurangan minyak bekalan pada pagi 1 Julai. Sebab kuota baru diterima pada pagi 1 Julai. Apapun ketirisan mungkin berlaku, lebih-lebih lagi adanya golongan yang tidak bertanggungjawab terus mengambil kesempatan. Justru satu mekanisme menyeluruh untuk membantras sebarang bentuk aktiviti penyelewengan perlu dilakukan. Kita pun tak nak salahkan kajian lah. Kajian bagi je terbaik untuk rakyat. Tapi orang yang ada lesen-lesen ni semua kena kerja betul lah, kena duduk lah. Yang untuk kita kajian bagi, tapi minyak tu pergi kat mana kita tak tahu. Inilah bantulah sikit, janganlah dipikir nak buat duit je. Perlu diingat tujuan utama subsidi minyak masak paket ini adalah untuk kelangsungan kegunaan golongan isi rumah dan bukannya tujuan komersial. Kepada semua peniaga-peniaga restoran ni, sila gunakan minyak botol sebabnya rasa sangat tidak adalah kepada pengguna dan peniaga seperti saya ni. Dalam hal ini, KPDNHCP Kuala Lumpur turut mengadakan pemeriksaan bekalan minyak di pasaran di sebuah premis pembungkusan semula minyak masak. Jadi saya minta supaya kita sebagai rakyat Malaysia yang bertanggungjawab, yang prihatin, kita kena ingat nasib kawan-kawan kita yang sama-sama bersama-sama dengan kita, keluarga Malaysia yang sama-sama dengan kita yang tidak berkemampuan. Sekali lagi saya tekan bahawa minyak paket ini bukanlah untuk kegunaan perniagaan. Minyak paket ini adalah untuk orang meneruskan kelangsungan hidup. Kalau kita nak kata tu maknanya orang tu tak mampu nak beli, nak masak, susah. Jadi dia beli minyak paket untuk meneruskan kelangsungan hidup, bukan untuk berniaga. Bang, ada minyak paket tak? Ada, tapi tak banyak. Bagi saya 2. Terima kasih. Benar perniagaan memerlukan kecekapan dalam membataskan kos. Namun, undang-undang adalah untuk dipatuhi, bukan untuk dilanggar atas apa jua alasan. Sudah sampai masanya kita memikirkan keberkatan rezeki yang diperolehi berbanding keuntungan yang diraih. Suhil Muhammad Nur, RTM. RM15 juta diperuntukkan bagi menaik taraf JT Lembaga Kemajuan Ikan Malaysia LKIM di Kemunteng, Kuantan. Penambahbaikan itu akan laksanakan secara berperingkat bagi menampung aktiviti pendaratan hasil tangkapan laut yang semakin padat di kawasan berkenaan. Usaha menaik taraf itu bakal meletakkan kompleks LKIM Kuantan sebagai mercu tanda baharu kompleks perikanan terbaik negara. Kita harap kompleks Kuantan menjadi satu mercu tanda baru di daerah Kuantan ini. Di situ kita akan buat beberapa komponen seperti seafood, lepas tu seperti pasar burung, yang kita akan memastikan bahawa lebih banyak hasilan produk perikanan ini kepada nilai tambah, supaya kita nak tengok pendapatan kaum nelayan khususnya lebih
lebih lagi lah. Beliau berkata demikian kepada media di Majlis Penyampaian Bantuan Prihatin Pahang BPP Fasa 2 Kluster Nelayan yang disampaikan oleh Menteri Besar Pahang Datuk Seri Wan Rosli Wan Ismail di Auditorium RTM Pahang. Baik, kita ke perkembangan sukan. Pelitan dan M. Tinah menjadi wakil bergu wanita tunggal mara ke separuh akhir selepas menumpaskan gandengan Indonesia Apriyani Rahayu dan Siti Fadia Silva Ramadhani 21-18, 21-17. Kejadian itu sekaligus membalas dendam kekalahan pasangan ranking ke-10 dunia itu kepada lawan sama pada separuh akhir Masters Indonesia bulan lalu. Kemenangan ini juga mengubat kekecewaan Pelitina yang terkandas seawal pusingan kedua di terbuka Malaysia. Meskipun diasak hebat sepanjang set pertama, namun Pelitina kekal tenang dibantu sokongan padu peminat untuk menguasai set pertama 21-18. Juara terbuka Switzerland 2021 itu terus menampilkan aksi bertenaga untuk menutup set kedua dengan kemenangan 21-17. Kita a bit rushed to end the game. And then for this few match, we keep remind each other to stay calm. And I'm really happy that we did well, but there's still room for improvement. Kita tak ada apa-apa pressure on ourselves. We just want to go in, give our best. We do our best, and also we just want to enjoy the game. Gandengan nombor 1 dunia dan pilihan utama kejohanan Chen Qingchen, Jia Yinfen menanti mereka pada separuh akhir esok. Ia bakal menjadi aksi pertama melibatkan kedua-dua pasangan. Sementara itu, satu-satunya wakil bergu campuran negara di suku akhir, Goh Sun Huat dan Shivon Lai tunduk kepada gandengan yang berada di ranking pertama dunia dari China, Zheng Xingwei Hua, Ya Qing dengan keputusan 21-10, 21-14. Pasangan negara yang menghuni ranking ke-15 dunia itu gagal menyaingi ketangkasan ditampilkan Xing Wei Ya Qing untuk tewas dalam tempoh 27 minit. Persatuan Badminton Kuala Lumpur KLBA dalam misi membangunkan bakat-bakat muda menjalin kerjasama dengan Sekolah Badminton Ban Tong Yot BBS berpengkalan di Bangkok, Thailand. Presiden KLBA Datuk Seri Dr. Jahabedin Muhammad Yunus berharap ia menjadi permulaan untuk persatuan melahirkan pemain-pemain yang lebih berkualiti selaras dengan misi barisan kepimpinan baru untuk memperkasa program pembangunan. Dalam kerjasama untuk tempoh 5 tahun itu, KLBA akan menghantar 5 pemain terbaik persatuan ke kelab itu selama sebulan. Sekolah Badminton Ban Tong Yok merupakan kelab badminton pertama ditubuhkan di Thailand pada 1991, telah melahirkan jago badminton Thailand seperti Ratchanok Intanon dan Kunvalot Bitisam. Majlis memeterai perjanjian di antara KLBA dan BBS berlangsung di Axiata Arena, Bukit Jalil. Baik, berita tengah malam berakhir di sini. Dapatkan perkembangan sahih sepanjang masa melalui portal berita RTM di berita.rtm.gov.my. Salam keluarga Malaysia dan selamat beristirahat.